Selamat sejahtera kepada Dr. Wong dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, saya dan adik kumpulan saya iaitu Julia, Joseph, Wani, dan Zuraida akan membentangkan hasil kajian kita yang bertajuk Sistem Tanggang di Sungai Pintong Kampung Long Tengah Lawas. Pembentangan hari ini akan dimulakan dengan pengenalan. Pengenalan dalam hasil kajian ini ialah sistem tanggang adalah salah satu usaha kerajaan dalam memelihara ikan air tawar. Dan berkaitan tanggang ini mempunyai masuk dilarang. Terdapat 23 sistem tanggang di Sarawak. Terdapat 3 tujuan sistem tanggang ini perlu ditumbuhkan. Yang pertama ialah meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai pemeliharaan ikan air tawar. Yang kedua, meningkatkan pengenalan ikan sungai. Dan terakhir, menggalakkan ekopelancongan. Pembentangan hari ini akan diteruskan lagi dengan objektif kajian. Terdapat juga 3 objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti aktiviti dan pengurusan sistem tanggang di Sungai Pintong. Yang kedua, mengenal pasti kesan-kesan pelaksanaan sistem tanggang. Dan terakhir, mengkaji cadangan penambahbaikan sistem tanggang. Pembentangan hari ini akan diteruskan lagi dengan Joseph. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan seperjuangan saya dan seterusnya saya akan sampaikan slide yang berkenaan dengan dapatan kajian. Okey, berdasarkan dapatan kajian ini pula adalah analisis aktiviti dan pengurusan sistem tanggang di Sungai Peritem, Kampung Long Tengah, Lawas, Sarawak. Okey, sistem tanggang ini dimulakan pada 1 Oktober 2019 atas dasar insentif sendiri dan bantuan Jabatan Perikanan dibina di hulu sungai. Seterusnya, jenis ikan yang terdapat di Sungai Peritem ini adalah kapiat, semah, bantak, adong ataupun sebaran. Okey, seterusnya aktiviti yang boleh dilaksanakan ataupun dilakukan adalah mandi manda, sukaneka, aktiviti rohani, panggang dan berikan makanan kepada ikan. Okey, slide yang seterusnya adalah pengezonan sungai. Okey, terdapat 3 zon yang terdapat di pengezonan sungai ini adalah zon merah, zon kuning dan zon hijau. Zon merah merupakan kawasan larangan iaitu tiada penjagaan dan larangan mandi, dan seterusnya zon kuning merupakan kawasan air teras dan zon hijau merupakan kawasan mandi manda. Okey, sekian itu saja dari saya dan saya akan sampaikan slide ini kepada rakan saya yang seterusnya. Thank you. Slide yang seterusnya akan dijelaskan oleh saya, Julia Seman, iaitu berkenaan dengan larangan terhadap pengunjung dan penduduk yang melaut di kawasan sistem tanggang Sungai Peritem Lawas serta denda kepada pesalah yang melakukan kesalahan. Semasa menemu bual pihak tuan tanah dan pemilik sistem tanggang, saya mengenal pasti bahawa terdapat 3 larangan terhadap pengunjung dan penduduk yang melawat ke kawasan sistem tanggang Sungai Peritem Lawas, iaitu dilarang memancing ikan, dilarang merambat ikan, dan dilarang memukat ikan. Ini adalah tertakluk di bawah Ordinan Perikanan Negeri 2003, di mana pesalah akan didenda RM500 untuk kesalahan pertama, denda RM1,000 untuk kesalahan kedua, dan dilapor kepada jawatan kuasa ketua kampung ataupun penghulu. Alat penangkap hidupan air termasuk hasil tangkapan akan dirampas juga. Pemilik sistem tanggang juga mengatakan bahawa pemilik berhak untuk melapor pesalah kepada pihak polis. Seperti data yang didapati, ikan-ikan hanya boleh diambil di zon hijau, di hulur dan hilir. Papan kenyataan berkenaan amaran juga telah wujud berdekatan dengan sistem tanggang tersebut. Seterusnya ialah analisis kesan-kesan pelaksanaan sistem tanggang di Sungai Peritem, Kampung Long Tengah, Lawas, Sarawak. Sistem ini dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada komuniti setempat, contohnya penjaga pondok, penjaga malam, dan penyelamat.
Kemajuan yang dibawa oleh sistem tagang ini telah membawa kepada pertambahan pengunjung. Sistem tagang ini menjadi salah satu tempat rekreasi untuk mengeratkan hubungan keluarga karena dapat mengunjungi sistem tagang bersama-sama. Analisis cadangan menambah baikkan sistem tagang di Sungai Beritem, Kampung Long Tenggoah, Lawas, Sarawak. Hasil kajian kami mendapati terdapat beberapa responden yang mencadangkan untuk meningkatkan kualiti atau memperbaiki kemudahan awam seperti memasang wifi percuma dan lampu solar, memperbaiki tempat mandi dan jambatan gantung, serta meluaskan kawasan ikan tagang. Selain itu, menyediakan tempat permainan yang mempunyai kemudahan lengkap untuk kanak-kanak, contohnya buayan, papan gelongsor, dan jongkat-jongkit. Yang terakhir yaitu mencantikkan sistem tagang, seperti membuat air terjun buatan dan menghias kawasan tagang agar persekitaran sistem tagang menjadi lebih cantik dan ceria. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Zuraida. Sebagai kesimpulan, sistem tagang merupakan pengurusan biosfera yang tradisional yang telah diintegrasikan oleh komuniti Kampung Long Tenggoah sebagai tempat pelancongan yang telah memberikan banyak manfaat kepada warga setempat. Sistem ini telah menyebabkan kestabilan ekosistem terjamin dan mengelakkan kepupusan ikan. Namun begitu, sistem tagang ini juga masih menghadapi masalah tertentu seperti nilai komersial yang tidak tinggi. Pengurusan sistem tagang perlu banyak mengiklankan sistem ini di dalam media sosial. Sistem tagang ini juga dapat dimajukan oleh warga muda supaya kelestarian alam sekitar dapat dikekalkan.